Assalamualaikum dan salam 2 Syawal. Berita pagi Sarawak bersama saya Firdaus Ashir Idris bersiaran terus dari studio HG Kuching. Kita mulakan berita edisi Isnin 25 Mei. Rakyat di negeri ini diminta bersabar dengan situasi yang menghalang sebarang keramaian diadakan dalam sambutan Aidilfitri tahun ini. Menteri Muda, Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Julaihi Narawi berkata, dengan penularan COVID-19 yang mengancam nyawa, semua masyarakat termasuk dirinya sentiasa terpaksa akur demi negara. Datuk Julaihi berkata sungguh pun sambutan kurang meriah tahun ini. Yang penting Aidilfitri dapat disambut bersama keluarga tersayang. Tapi suasananya adalah berbeza kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun yang lepas. Kerana kita sekarang berada dalam suasana Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dalam usaha kerajaan, khususnya Majlis Keselamatan Negara dan juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak menangani wabak COVID-19 yang melanda negeri dan negara kita pada hari ini. Jelasnya Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang dilaksanakan oleh kerajaan telah menampakkan hasil, namun semua peringkat masyarakat diminta terus bertahan sehingga rantaian virus ini berjaya diputuskan sepenuhnya. Ditemui media di Kuching, Datuk Julaihi turut optimis Malaysia pasti menang jika rakyat terus mengamalkan penjarakan fizikal dan kerap mencuci tangan. Oleh itu, beliau mahu penduduk di kawasannya terus bersabar dan yakin akan arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan dari semasa ke semasa. Penugasan bersama pelbagai pihak khususnya Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam operasi Sekatan Jalan Raya SJR ekoran penularan wabak COVID-19 mewujudkan kerjasama erat dalam kalangan agensi yang terlibat. Panglima Brigade 331 Infanteri Brigadier Jeneral Datuk Johnny Lim Eng Seng menjelaskan walaupun ia bukan perkara baru, namun ia menjadikan kerjasama ATM dan PDRM semakin erat. Kerjasama PDRM dan ATM memang begitu erat semenjak terdahulu lagi. Tetapi di zaman PKP 1 sehingga sekarang adalah menjadi lebih erat kerana kita bertugas di SJR dan juga dalam rondaan. Satu perkara baru bagi anggota tentera, tetapi ini tidak mustahil. Kita lebih mengenali dan dapat mengeratkan lagi hubungan baik kami. Jelasnya penugasan anggota keselamatan pada musim perayaan juga adalah satu kebiasaan, khususnya melibatkan kawalan seperti di sempadan atau perairan negara. Beliau ditemui media selepas melakukan tinjauan dan penyerahan makanan kepada petugas SJR di 3 lokasi di Bintulu. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Zulkifli Suhaili menjelaskan komitmen bersama PDRM dan ATM untuk kita memastikan penularan COVID-19 ini terhenti keseluruhan secara total. Dengan adanya arahan sebegini, kerjasama antara ATM dan juga PDRM semakin erat sepanjang PKP ini dilancarkan. Selaras dengan arahan pihak kerajaan dalam memastikan rantaian wabak COVID-19 diputuskan. Turut hadir residen bahagian Bintulu Jack Aman Luat yang juga menyampaikan sumbangan daripada kerajaan Sarawak khususnya kepada petugas-petugas SJR di Bintulu. Jadi kerajaan negeri Sarawak juga amat menghargai segala bantuan dan juga komitmen yang telah pun ditunjukkan oleh pihak-pihak berkenaan dan mereka terpaksa untuk mengorbankan masa mereka sempena Hari Raya ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang bertugas dan juga rakyat Malaysia agar mematuhi PKPB ini supaya kita dapat membendung wabak COVID-19 ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri dan terima kasih. Di sini saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Gemar takbir raya pastinya mencuit rasa rindu yang mendalam terhadap keluarga, terutama mereka yang berjauhan dengan keluarga semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri. Namun bagi perwira negara, perasaan itu terpaksa dipendam demi amanah yang dipikul. Mengawal ketat pintu negara,
kini bertambah pula dengan jabaran pandemik COVID-19. Ikuti laporan wartawan Debbie Amanah Padan meninjau suasana sambutan Hari Raya Aidilfitri di Pos Serikin Sempadan Indonesia Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tatkala rakyat lain menikmati sambutan perayaan Aidilfitri hanya sehari, pengalaman itu tidak dapat dirasai para anggota tentera kerana tuntutan tugas mereka. Pegawai Pemerintah Regimen Keempat Kor Armor Diraja, Lieutenant Colonel Samzaini Misran berkata beliau terpaksa membahagikan tugas dan dalam masa yang sama menjaga kebajikan anak-anak buahnya. Hanya dengan itu, setiap daripada mereka dapat merasai sambutan perayaan Aidilfitri bersama keluarga. Penggantian mereka yang di belakang untuk penggantian di depan supaya mereka sekurang-kurangnya dapat berhari raya ataupun menyambut gawai bersama keluarga. Sekurang-kurangnya ada walaupun bukannya tepat pada tarikh tersebut. Menurut Pribet Muhammad Nawawi dari Kelantan, meskipun tidak menyambut Aidilfitri bersama keluarga 2 tahun berturut-turut sejak 2018, iaitu tahun pertama beliau mula berkhidmat di Sarawak, dirinya tetap merasa bangga dapat terus berbakti kepada negara. Agak rindu sikit lah, rindu keluarga kan. Lepas tu, yalah sedih sikit lah tapi tak apa sebab tugas kan. Bagi Kapten Muhammad Akmal Kaswadi dari Taiping Perak pula, beliau bersyukur kerana tahun ini beliau bergelar seorang bapa. Namun pengalaman menyambut raya bersama cahaya mata pertama itu terpaksa diketepikan kerana perlu bertugas memastikan negara tidak diceroboh, lebih-lebih lagi ketika tempoh PKPB ini. Sepatutnya sambut dengan ini pun tahun pertama nak beraya bersama keluarga dengan anak yang pertama kan. Jelaslah sedih kan, mesti sedih, tapi saya bersama dengan pemerintah saya, dengan sahabat andai yang bertugas di sempadan, sama-samalah kami beraya kat sini. Masing-masing pun, lagipun PKP ni bukannya dapat beraya macam dulu kan. Sambutan anggota tentera di kem itu diceriakan dengan kehadiran Panglima 1 Division Major General Dato' Mat Din Abu dan Panglima 3 Brigade Brigadier General Muhammad Isa Jaafar yang turut bersama-sama mereka. Menunjukkan bagaimana seorang tentera melaksanakan tugas di suasana hari raya dan suasana gawai. Kita memang tidak ketinggalan menyambut walaupun kita berada di kawasan operasi. Major General Dato' Mat Din berkata lawatan beliau itu diharap dapat menyuntik semangat mereka yang sedang bertugas meskipun berjauhan dari keluarga. Kami warga 1 Division dari Kem JPG Serikin ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ini antara hasil ketupat yang telah dihasilkan oleh para petugas yang bertugas menjaga di pos kawalan sempadan Serikin. Beraya di perantauan ataupun di perbatasan semestinya tidak semeriah dan seindah apabila beraya di kampung halaman masing-masing. Namun kerana tanggungjawab dan yang telah diberikan untuk menjalankan tugas menjaga pos kawalan sempadan ini, perasaan itu terpaksa diketepikan untuk mereka menjaga keamanan dan kemakmuran di sempadan negara kita Malaysia. Laporan Debbie Amanah Padan, RTM. Suasana sambutan 1 Syawal tahun ini turut memberi cabaran baharu buat juruhebah stesen-stesen radio tempatan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Juruhebah Sarawak FM Muhammad Fazil Muhammad Saiful atau lebih dikenali sebagai DJ Bab turut berkongsi pengalaman yang berbeza dalam memainkan lagu-lagu kepada para pendengar semasa Aidilfitri norma baru ini. DJ Bab berkata pemilihan koleksi lagu dan program diperbanyakkan lagi bagi mewarnai suasana hari raya melalui corong radio meskipun dalam tempoh PKPB. Ia bagi menyahut saranan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya stesen-stesen radio tempatan memainkan lagu yang menceriakan pada Aidilfitri.
Okey, berkenaan dengan lagu-lagu, kita memang perhebatkan lagi lagu-lagu raya dan cuma untuk Sarawak FM, lagu balik kampung kita orang memang tak mainkan. Sebab apa? Yang dah pun menyarankan supaya kita jangan melakukan rentas negeri. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Konti Sarawak FM di RTM Kuching. Tambah beliau, pelbagai program seperti Bermukun, program Salam Abe Itok Beraya dan juga ceramah khas Hari Raya Aidilfitri. Masjid dan surau di bawah Dewan Undangan Negeri Bukit Kota tetap menerima bantuan geran tahunan bulan Ramadan walaupun mengalami kelewatan berikutan Perintah Kawalan Pergerakan. Sejumlah RM200,000 diperuntukkan bagi tujuan itu untuk diagihkan kepada 9 buah masjid, 45 buah surau termasuk 12 buah surau dalam premis. Penyampaian geran disampaikan oleh Menteri Muda Permodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail yang diadakan dalam satu majlis ringkas di Pejabat Residen Limbang. Dalam ucapan ringkasnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota itu turut memberitahu bantuan geran bagi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, kawasan rukun tetangga, persatuan dan sekolah akan diagihkan kemudian. Sementara itu, 4,600 ketua isi rumah di kawasan Dewan Undangan Negeri Matu menerima sumbangan daging lembu. Sumbangan daripada Adun Matu, Datuk Mursyid Diraja, Dr. Juanda Jaya, itu adalah bersempena dengan Aidilfitri dan Gawai. Tiada kes positif COVID-19 dilaporkan di negeri ini semalam, menjadikan jumlah kumulatif kes 545 setakat ini, manakala sebanyak 6 kes baru telah sembuh dan discharge dari hospital. Dan daripada jumlah itu, 4 daripada Hospital Umum Sarawak HUS dan 2 lagi dari Hospital Bintulu. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 sembuh dan discharge sebanyak 470 atau 86.24% daripada jumlah keseluruhan kes 545 kes positif COVID-19 di Sarawak dengan 17 kematian. Manakala 68 kes baru yang disyaki PUI COVID-19 dilaporkan dan 58 masih menunggu keputusan makmal. Menurut JPBN, daerah Serian bertukar status kepada hijau setelah tiada kes positif COVID-19 dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas, menjadikan 38 daerah zon hijau di Sarawak setakat ini. Hanya 2 daerah masih status zon kuning, iaitu Kuching dan Sibu. Mengenai pemantauan pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sarawak, JPBN berkata 2,606 jumlah permohonan pergerakan antara daerah diterima di 28 ibu pejabat polis daerah di seluruh negeri semalam. Ia menjadikan jumlah kumulatif permohonan pergerakan antara daerah ialah 62,512 dan daripada jumlah tersebut 57,341 diluluskan manakala 5,171 ditolak. Sementara itu, pasukan pemantau telah memantau 2,248 lokasi seluruh negeri, manakala sebanyak 30,490 pemberitahuan sektor ekonomi dibuka semula telah diterima. Bahan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Sebelum itu, kami di RTM Sarawak mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam. Sesungguhnya perjuangan kita belum selesai dan kita harus menang dalam memerangi COVID-19. Elakkan bersalaman jika anda bergejala seperti batuk dan sesak nafas. Saya Firdaus Rashid Idris, jaga diri, salam